Kami nak kongsikan kepada anda tentang wasiat dan juga hibah yang mungkin ramai kita sering kali sebut perkataan ini. Namun apakah pengertian di sebalik wasiat dan hibah ini? Itu yang akan kami kongsikan selepas ni. Tapi apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang sejauh mana pandangan mereka tentang wasiat dan juga hibah ini. Silakan. Tak tahu, tapi selalu juga dengar orang cakap-cakap kan. Wasiat dia memang directly macam a will yang kita akan waris certain harta. Macam hibah ni dia seseorang yang memiliki harta tu dia akan bagi hak. Tahu tapi tak banyak lah. Wasiat yang kita wasiatkan harta in case kita meninggal ke apa. Wasiat is if it's written, you bagi dekat anak and whatnot. Tapi kalau hibah dia macam hadiah. Saya tahu wasiat je. Hibah tu pernah dengar tapi tak ni sangatlah. Okey, so wasiat saya tahulah dia macam pemberian macam pemberian harta daripada orang yang meninggal dunia. Hibah dia macam diturunkan harta atau aset orang seseorang tu tanpa kehendak. Kalau tak ada adik-adik lelaki, perlu buat hibah supaya hak anak-anak perempuan ni terjagalah. Kalau harta banyak tu rasa penting kot. Because if the husband dies and then dia tak sempat buat semua ni, so dia akan jadi banyak problem dekat dalam family. Penting sangat sebab nanti kalau seorang tu meninggal, dia anak tu related dia tak boleh nak claim. Boleh buat daripada sekarang lah sebab benda tu kita tak tahu bila kan. Segala wang tunai ayahanda yang ada di dalam bank terpulang kepada Adinda Abdul Wahid. Berapa banyak wang ayahanda tu? Oh, banyak. 4,500,000 pound sterling. 4 juta? Wah, Adinda setuju. Segala kebun-kebun, ladang-ladang dan estate-estate, factory-factory dan kelang-kelang, rumah-rumah sewa, dan juga stable lumba kuda terpulang kepada kekanda. Berapa jumlahnya itu? Oh, tidak begitu banyak. Cuma 5 juta pound sterling saja. Adinda setuju. Adil. Kanda memang adil. Tak disangka-sangka. Buat Adinda Abdul Wahid akan diserahkan rumah yang indah dan permai ini kepada Adinda. Oh. Rumah yang macam museum ini ya? Keputusan Kanda memang adil. Memang bijak. Kanda berdua memperolehi 5-6 juta pound sterling tiap-tiap seorang. Dan Adinda hanya dapat sebuah rumah yang bakal runtuh lagi 2-3 tahun. Yang bagus. Ini tidak adil. Saya kira Rina mungkin ramai yang tersenyum-senyum, tergelak-gelak melihat sedutan filem 3 Abdul tu, dan mungkin juga itu antara perkara yang berlaku dalam kalangan anda masyarakat yang sedang menonton ketika ini. Pembahagian harta pusaka ataupun wasiat lah. Ada yang mengikut faraid, ada juga yang mana membahagikan harta mengikut wasiat ataupun hibah yang telah pun ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggal dunia. Dan yang pastinya ini persoalan kadang-kadang kita rasakan ia sekadar satu filem, tapi hakikatnya ramai dalam kalangan kita yang melalui fasa ini apabila berlakunya perebutan harta kerana tak bersetuju dan sebagainya, mungkin ada pertikaian. Tapi hari ini kami nak memberikan kepada anda pengetahuan berkenaan dengan wasiat dan juga hibah, apa yang perlu anda tahu. Dan hari ini sebenarnya kita bersama dengan 2 orang tetamu kita yang masing-masing pakar dalam bidang mereka tersendiri. Di hujung sana kita bersama dengan Encik Azrin Sabirin selaku pengarah eksekutif Wasiat Shaw. Apa khabar Encik Azrin? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof selaku Peguam Syari'i. Apa khabar Tuan Faisal? Khabar baik Rina, Fiza dan juga semua penonton wanita hari ini. Itu dah dia. Kalau sebut pasal wasiat dan juga hibah ni seronok kalau kita betul-betul dapat tu sebenarnya. Tapi mungkin tadi sebelum kita bermula, Cik Azrin sendiri ada katakan 14 tahun dalam bidang ini. Namun sebelum kita berehat tadi, kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton, ramai juga yang sebenarnya tak jelas dan tak faham tentang apa
apakah yang dimaksudkan sebagai wasiat dan juga hibah tu? Mungkin boleh jelaskan secara ringkas tentang wasiat dan juga hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya persepsi masyarakat tentang wasiat dan hibah ni, kalau kita tengok keadaan di Malaysia pada sebelum kewujudan wasiat shop sendiri, perkataan hibah sendiri tidak wujud. Tetapi yang famous pada masa itu ialah perkataan wasiat. Ini kerana kita dibesarkan dengan cerita Tiga Abdul tadilah. Jadi kita tengok cerita tu, kita tengok wasiat. Jadi ada persepsi yang kurang tepat tentang wasiat. Di mana sebenarnya wasiat di Malaysia, bagi orang Islam di Malaysia, sebenarnya ada dua jenis wasiat yang mereka boleh buat. Yang pertama ialah wasiat dari sudut syarak tentang memperuntukkan tidak lebih daripada 1/3 kepada bukan waris untuk tujuan amal jariah. Dan yang kedua ialah wasiat perlantikan wasi dari sudut undang-undang sivil. Jadi tidak ada secara tepat disebutkan tentang wasiat untuk membahagikan harta kepada waris-waris. Oh, tak ada Tidak ada disebutkan secara tepat. Macam Tiga Abdul tu tak ada abang sulung. Tak ada. Itu yang bila kita tengok cerita macam tu yang kita ada persepsi macam tu. Jadi sebab itu bila kita pergi kepada orang ramai yang menganggap bahawa wasiat adalah tentang nak bagi harta kepada anak dia, kepada isteri kepada dia. Waris. Sedangkan dari sudut perspektif undang-undang, dua tadi itu, iaitu dari sudut sivil tentang pelantikan wasi dan juga dari sudut syarak tentang nak beramal jariah. Tidak lebih daripada 1/3. Okey, itu sedikit penerangan berkenaan dengan wasiat ini. Tapi Tuan Faisal, kita semua selalu juga ada satu persepsi. Kadang-kadang bila kita ingatkan kepada ibu bapa atau sebagainya untuk menyediakan wasiat sebab kita tak nak akan berlakunya pertikaian, pergaduhan, selalu orang akan menyalah-anggap bahawa kita ni nak sangat harta. Kita ni tak sabar sangat nak tunggu mak ayah kita tak ada. Tetapi hakikatnya, ini situasi yang perlu kita lihat. Kepentingan untuk individu menyediakan wasiat ataupun hibah ini, Tuan Faisal. Baik ya, Rina, Cik Azrin, Hafiza dan penonton semua ya. Sebab itu kan kita ni anak-anak muda terutamanya kena rajin-rajin juga tengok cerita P. Ramlee ni. Banyak pelajaran ni kan. Baik, dalam hal ini ya Rina ya, berkenaan dengan kepentingan ni, sebab kita nak elakkan berlakunya konflik, perbalahan ya. Kalau dalam cerita P. Ramlee itu dia ruang lingkupnya kepada adik-beradik. Hakikatnya banyak juga yang berlaku di kes di mahkamah, yang dibawa kes ke mahkamah kerana harta pusaka ataupun berkenaan dengan pengesahan wasiat ataupun pengesahan tentang status hibah ini di kalangan suami dan isteri, di kalangan ada juga sampai peringkat yang anak angkat ya, ataupun yang bukan anak angkat orang lain dan sebagainya. Di dalam perkara ini ya, kalau harta ini tidak diurus dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksananya, ini belum kita cerita macam mana isu pengagihan. Ada yang kata, kenapa tadi abang sulung dapat 5 juta pound sterling, nombor 2 4 juta pound sterling, tapi adik bongsu dapat rumah kayu buruk. Jadi dalam perkara ni hakikatnya memang wasiat dia ada dia punya formulanya tersendiri. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya sendiri. Hibah pun ada syarat-syarat dan rukunnya sendiri. Tapi elok kalau saya maklumkan di sini, jelaskan kepada penonton, hibah ni lebih kepada hadiah. Hadiah nak bagi kepada siapa-siapa je. Tak semestinya kepada kaum kerabat kita, tak semestinya kepada darling kita semata-mata, tapi orang lain boleh. Ya. Wasiat juga pun sama. Cuma hibah itu dibuat biasanya waktu hidup. Dilaksanakan di waktu hidup. Manakala wasiat ni hanya berkuat kuasa setelah meninggal dunia. Macam yang Cik Azrin cakap tadi, ada yang untuk orang kata orang yang selain untuk amal jariah dan sebagainya. Dia ada dia punya undang-undang dan formulanya, tak lebih 1/3 sebagai contoh yang mungkin nanti Cik Azrin akan jelaskan selepas ya. Kita dah jelas wasiat itu apa maksudnya dan hibah itu merupakan hadiah. Mungkin dari segi pembahagian macam tadi, kalau wasiat 1/3 dan sebagainya, kalau hibah pula kan sejauh mana sebenarnya seseorang itu boleh menghibahkan harta bendanya kepada isteri mungkin, anak angkatnya ataupun siapa yang layak untuk mendapat hibah ini? Secara tepatnya dalam fiqh sebenarnya tidak ada dinyatakan secara tepat berapa maksimum tahap ataupun maksimum kita boleh hibahkan harta kita. It can be 100%, it can be 90%, 80%. Tapi walau bagaimanapun, di wasiat shop praktis kita ialah kita selalu menasihati pelanggan-pelanggan kita. Dalam arti kata, apa yang kita nasihati ialah jangan sampai berlakunya hibah 100%. Kerana apa? Sebab kita nakkan bahawa sistem faraid itu berjalan.
walaupun dia telah merancang melalui hibah semasa hayat dia. Okey. Sebab di sini sebenarnya kepentingan kita berjumpa dengan pakar-pakar. Bila kita nak merancang harta ni, kita kena jumpa dengan para peguam, dengan konsultan-konsultan, workshop ataupun syarikat-syarikat lain. Yang mana kita telah train, kita telah latih penerangan kita untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk pelanggan. Maaf Cik Azrin, nak mencelah sedikit. Tapi kalau cakap tentang hibah hadiah ni kan, orang nak tahulah juga, adakah sebenarnya kita ni layak untuk hibah kalau harta kita bernilai RM1 juta? Tapi kalau dalam bank sebenarnya ada RM20,000, 124 sen. Boleh ke dihibahkan? Perlu ke? Keperluan untuk hibah ni sebenarnya bukan jatuh pada semua orang. Dia bergantung. Ada situasi-situasi macam Tuan Faisal saya sebut tadi. Seperti kita nak bagi hibah kepada anak angkat yang memang tidak ada hak dalam faraid. Maka kita nak peruntukkan hadiah kepada dia semasa. Tapi ianya perlu dilakukan semasa hayat. Semasa hidup dia. Sebab bila berlaku kematian, anak angkat tadi tidak ada hak dalam faraid. Jadi kita boleh peruntukkan. Begitu juga untuk pasangan suami isteri yang tidak ada anak. Sekiranya suami, I love you, you love me. Kan? So kita bagi. Sebab kita tak nak bila berlaku kematian, bila datangnya hukum faraid nanti, akan berlaku perebutan harta di kalangan antara isteri kita dan juga ipaduai dia. Tapi secara mungkin amnya, apa yang boleh diwasiatkan dan juga dihibahkan? Dalam erti kata yang paling ringkas, sebenarnya yang kita boleh mewasiatkan dan menghibahkan apa saja. Itu secara umumnya. Cuma disebabkan di Malaysia kita ada peruntukan undang-undang yang mengawal setiap harta kita. Saya bagi contoh macam akaun ASB kita ada, akta PNB, EPF kita ada akta penama dan sebagainya. Dan kita kena tengok kesesuaian dokumen hibah ataupun wasiat yang kita buat sama ada diterima pakai di peringkat pelaksanaan oleh akta yang mengawal harta kita ataupun tidak. Pening juga. Banyak sebenarnya kita nak kongsikan. Selepas ini kita nak tanyakan kepada Tuan Faizal dari sudut undang-undang pula, apakah hak-hak yang boleh dituntut oleh seorang isteri mungkin ataupun seorang ibu kepada si mati. Tapi sebelum itu kita dengarkan dahulu kisah ini yang mana ini mungkin terjadi dalam kalangan masyarakat ataupun anda mungkin mengalami masalah sebegini. Apa kata anda saksikan? Sama seperti pasangan yang lain, Azrina dan suami sememangnya mengimpikan untuk memiliki kediaman sendiri. Setelah bertahun membuat simpanan, akhirnya mereka berjaya membeli sebuah rumah bersama dan hartanah ini didaftarkan atas nama Azrina dan suami. Namun, siapa sangka bahagia yang diharap bertukar menjadi duka, konflik mula timbul apabila suami tercinta meninggal dunia. Bila mertua saya, ibu mertua, ayah mertua saya mula persoalkan, mula tanya, selalu sangat tanya bahagian arwah suami saya, anak dia. Jadi lagi masalah bila adik-beradik dia pun tuntutkan faraid rumah tu. Persoalannya sekarang ni, macam mana saya nak bagi bahagian suami saya tu? Harga bahagian suami saya tu lebih daripada RM150,000. Saya sekarang ni dengan 2 orang anak lagi saya kena jaga. Pendapatan saya pun tak terurus lagi. Satu jalan penyelesaian yang saya nampak sekarang ni ialah dengan menjual rumah yang kami dah beli tu. Tapi takkan saya nak jual? Sayang, dah setahun saya tinggal dengan dia. Jadi sampai sekarang ni saya buntu. Saya tak tahu macam mana nak bagi bahagian suami saya, arwah suami saya tu dekat mertua saya. Saya ada berunding sekali dua dengan mertua saya untuk bagi tempoh saya bayar sebab jumlah RM150,000 itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Tapi masalahnya sekarang mertua saya tetap nak dengan segera bahagian arwah suami saya tu. Bila saya jumpa dengan peguam untuk mendapatkan khidmat nasihat peguam, peguam tanya kepada saya, ada tak sebelum ni masa dapatkan harta sepencarian ni ada tak sediakan wasiat ataupun hibah untuk harta ni. Tapi memang salah kami tak pernah pun ambil tahu pasal perkara ni. Nasihat saya kepada pasangan yang ingin membeli harta sepencarian ataupun yang telah ada harta bersama supaya ambil tahu tentang wasiat dan juga hibah. Sebab nanti sekiranya satu pasangan sudah tak ada, dia tak akan menimbulkan masalah kepada pasangan yang lagi satu yang masih hidup. Rina dan penonton, saya kira ini bukan isu yang baru. Mungkin ramai dalam kalangan anda mengalami situasi yang sama. Mungkin Tuan Faisal boleh kongsikan dalam keadaan sebegini, harta ataupun rumah itu dibeli atas harta sepencarian antara suami dan isteri. Kita ingatkan lepas suami meninggal dunia, rumah itu akan hak mutlaknya kepada isteri. Namun hakikat rupa-rupanya ahli keluarga suami juga boleh
menuntut harta tersebut. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, dalam perkara begini apabila seseorang tu dia suatu hayatnya tak buat apa-apa perancangan, inilah yang akan bakal berlaku. Bila kita ni meninggal dunia kita tak ada buat apa-apa perancangan dari segi pengurusan harta baik hibah, wasiat dan sebagainya, maka hukum pusaka ataupun faraid akan mengambil alih. Jadi bila seorang suami itu meninggal, dia tak tala isteri, lepas tu dia pun mungkin tak ada anak kan. Tapi dia ada mak mertua, ada ayah mertua, ada adik-beradik iparnya. Jadi dalam perkara ini mak mertua dengan ayah mertua tu ada hak dari segi hukum faraid untuk menuntut bahagian pusaka arwah anak lelaki dia yang meninggal tu. Jadi ada persentage-persentage-nya Jadi biasanya kalau mak dengan ayah ni banyak lebih banyak daripada isteri dalam perkara ini. Jadi dalam perkara ini sebenarnya andai kata isterinya dulu memang arwah suaminya pernah kata bila berlaku apa-apa dekat saya, dekat I, rumah I ini dan bahagian milik I ini jadi milik you. Cuma mungkin tak sempat nak ditulis, tak sempat nak orang kata dinoktahkan di dalam bentuk perjanjian ataupun apa-apa dokumen tak sempat nak pergi ke wasiat shop. Bagi contoh kan. Tak jumpa Cik Azrin situ. Jadi dalam perkara ini sebenarnya dia boleh membuat pengesahan, tuntutan pengesahan hibah di mahkamah. Cumanya ada beban pembuktian yang kena dia buat. Jadi contoh dia kena ada saksi, kena ada orang kata bukti-bukti sokongan. Jadi dalam perkara ini boleh untuk kita selesaikan. Cuma kalau dah sampai peringkat mungkin bukti pun tak ada, dah bawa ke mahkamah pun mungkin susah nak menang, maka pilihan yang ada dua je. Satu, kita redalah ikut hukum faraid. Yang keduanya boleh bincang. Sebenarnya boleh bincang. Saya banyak juga mengendalikan beberapa kes di mana permulaannya nampak ada perbalahan. Tapi bila lama kelamaan, bila ada perbincangan yang baik, perbincangan yang orang kata dicampur bersama dengan mereka yang nak membantu, bukan mengeruhkan keadaan, tetapi nak menjernihkan keadaan. Mana ada tenaga pakar ataupun orang yang lebih dihormati di luar luang lingkup waris-waris ni yang boleh menasihati dengan cara yang elok, insya-Allah ada ruang-ruang yang boleh diselesaikan dengan cara baik. Okey, mungkin juga satu persoalan. Katakanlah Cik Azrin dalam situasi seorang ibu saudara yang sebenarnya telah mungkin dia tak ada dokumen secara bertulis mengatakan bahawa rumahnya akan dihibahkan kepada anak saudaranya setelah dia meninggal dunia. Tapi sebab ibu saudara ini tak berkahwin, kemudian dia pun tak ada suami, anak-anak diberikan kepada anak saudara, tapi menjadi pertikaian pula antara adik-beradik ibu saudara ini. Bagaimana sebenarnya? Adakah anak saudara ini berhak ke atas rumah tersebut ataupun tidak? Okey, biasa kalau kes macam ni berlaku, sebenarnya hibah ni tak semestinya ditulis. Ianya boleh macam Tuan Faisal sebut tadi, kita boleh sebut dalam bentuk secara verbal, secara lisan. Tetapi pembuktian tu yang penting. Sebab bila pergi ke mahkamah, apa yang hakim nak dengar ialah bukti. Bukti di mana betul hibah itu telah berlaku. Kena rekod nampaknya. Ya. Sebab itu sekarang cara yang paling senang dan paling mudah ialah kita rekod secara bertulis. Dan di wasiat shop praktis kita ialah kita buat ada rakaman video semasa majlis akad hibah. Jadi semua pembuktian tu lengkap. Jadi tidak ada isu macam kes adik-beradik ibu saudara tadi nak kontes lagi. Sebab apa? Sebab semua pembuktiannya dah ada. Dan yang paling jelas ialah adanya dokumen pengisytiharan hibah. Okey, saya nak menyorot soalan itu tadi. Ini bercakap tentang individu yang tidak mendirikan rumah tangga. Bukan sahaja dari segi harta benda seperti rumah dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin ada pelaburan-pelaburan tertentu. Macam kita kongsikan tadi, mungkin ada SP-nya, KWSP ataupun unit amanah dan sebagainya. Adakah sebenarnya pelaburan-pelaburan sebegini boleh turut dihibahkan kepada individu yang mereka inginkan? Secara asasnya boleh. Tetapi macam saya beritahu tadi, ianya bergantung kepada akta yang mengawal harta kita. Contoh macam KWSP, dia ada akta penama. Dan kita semua sedia maklum bahawa KWSP memang tak boleh dihibahkan. Kerana adanya sekatan-sekatan tertentu yang menghalang kita untuk mempunyai penguasaan penuh terhadap harta tersebut. Jadi secara fiqah ni, tidak boleh dihibahkan selagi ada kekangan. Okey. Jadi berbalik kepada pelaburan lain, di ASB sendiri, ASB juga telah memperkenalkan hibah. Di tabung haji juga telah memperkenalkan hibah.
Jadi ini semua adalah langkah untuk mendidik masyarakat bahawa keperluan untuk merancang. Maknanya tak semestinya datang kepada wasiat shop sendiri, tetapi boleh juga pergi kepada institusi ataupun organisasi agensi ini untuk membuat hibah specifically untuk harta yang dikawal tu. Tapi jumlah minimum tu yang kita nak tahu sebenarnya. Jumlah minimum sebenarnya tak ada dinyatakan. Kita tidak perlu ada jumlah minimum sebenarnya. Kalau ada RM10 dalam tu pun kita boleh hibah juga. Tapi bila dapat besok, dapatlah RM10. Kan? Jadi dia tidak ada minimum. Cuma maksimum tu yang selalu ada pertikaian jugalah. Ada yang kata boleh lebih daripada 50%, ada yang kata lebih daripada 80%. Itu masih dipertikaikanlah. 100% memang tak boleh lah. 100%. Tamak sangat nampak di situ. Okey, saya nak berbalik kepada wasiat ini, Tuan Faisal. Kalau nak diikutkan, katakanlah seseorang individu itu dia nak mewasiatkan hartanya, apa sebenarnya prosedur ataupun dokumen yang perlu disediakan untuk memudahkan wasiat itu? Baik, dalam perkara ini biasanya bila kita nak buat apa-apa suatu will ataupun wasiat kepada sesiapalah, terutama mungkin kepada yang bukan waris kita ataupun sampai ke peringkat mungkin kepada waris kita jugalah, ada juga. Dalam perkara ini antara dokumen yang penting mestilah kita sediakan kita punya dokumen berkenaan dengan harta kita. Contohnya kita kena cari geran kereta kita di mana, geran rumah kita di mana, sijil-sijil saham kita di mana, dapatkan semua supaya bukan apa, tujuan dia adalah supaya maklumat-maklumat sebegini bakal membantu andai kata kita meninggal besok kepada waris-waris kita untuk melaksanakan wasiat kita itu. Dia boleh jumpa dengan peguam pun mudah, peguam pun senang bantu. Nak jumpa dengan wasiat shop pun boleh bantu. Nak jumpa dengan amanah raya pun mudah dia akan bantu. Sebab apa? Maklumat tu dah ada. Sebab banyak juga kes yang saya sendiri lalui di mana waris-waris tak tahu apa harta si arwah. Harta suami dia tahu nampak rumah kereta. Rupa-rupanya banyak harta di dalam dan di luar negara. Berapa ribu pound sterling gitu. Yang lebih tahu rupanya sekretari ni. Okey, tapi itu tentang wasiat, dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi Encik Azrin, mungkin ini juga menjadi persoalan dalam kalangan penonton kita ni. Adakah sebenarnya betul bahawa hibah ini sebenarnya boleh ditarik balik? Dalam fiqah sebenarnya hibah boleh ditarik balik, tetapi hanya jika kita hibahkan harta tu kepada anak kandung kita, cucu kandung kita, cicit kandung kita. Maknanya bloodline kita turun ke bawah. Boleh ditarik balik. So bila orang tanya saya kenapa ya untuk anak kandung kita boleh tarik balik, secara umumnya ialah secara asasnya ialah ianya bertujuan untuk melindungi ibu bapa. Kepentingan. Sebab itu kita jumpa beberapa kes, bukan berapa lah sebenarnya, banyak kes yang kita jumpa di semenanjung Malaysia. Bila ibu dan bapa dia buat pindah milik harta dia, rumah dia kepada anak, seterusnya anak-anak ni tadi tidak jaga ibu dia. Dia letak ibu dia di pusat jagaan orang tua, dan ada kes yang saya jumpa di Terengganu, ibu duduk di pondok di tanah kubur, di kawasan perkuburan. Sebab apa? Sebab bila dah buat pindah milik, sebenarnya as good as ibu bapa dah tak ada nilai, dah tak ada harga. Jadi tak ada sebab untuk dia nak bela ataupun nak jaga ibu bapa dia. Jadi di sinilah sebenarnya bila kita berbalik kepada hukum syarak, kita ada instrumen perancangan hibah. Hibah ini jika kita lihat sebenarnya hibah kepada anak kandung boleh ditarik balik dengan tujuan untuk melindungi ibu bapa supaya anak dia tak campak dekat mana-mana tepi jalan selepas dihibahkan harta tu. Jadi sebab dalam dokumen pengisytiharan hibah itu sendiri ada dinyatakan dengan jelas bahawa hibah kepada anak kandung boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Jadi bila majlis akad hibah tu ditandatangani, bila anak ni tadi yang sebagai penerima hibah menandatangani hibah tersebut, bila dia baca statement tu, dia tahu bahawa saya perlu jaga ibu saya. Kalau tidak, pada bila-bila masa ibu saya boleh tarik balik hibah dia. Jadi itu hikmah dia. Boleh ditarik balik ya penonton. Tetapi hanya jika kepada anak kandung dan cucu kandung. Kepada isteri tak boleh tarik balik lah. Kepada isteri tak boleh tarik balik. Kepada isteri tak boleh tarik balik Ain. Okey. Itu hibah. Kalau dari segi wasiat ini kan, cara pembahagian harta tu, katakanlah waris tak setuju wasiat tu. Macam mana? Adakah boleh dicabar wasiat tu? Boleh, Rina dan juga penonton semua ya. Andai kata waris dapati wasiat yang tertera di dalam sesuatu dokumen wasiat itu pada pandangan waris tidak adil ataupun tidak mengikut hukum syarak yang sepatutnya, boleh dicabar. Sebab hukum asal wasiat ini memang asal-asalnya untuk mak ayah,
kerabat. Tetapi bila turunnya ayat berkenaan dengan faraid, pusaka, maka termansuhlah berkenaan wasiat kepada kaum kerabat ni. Jadi dalam perkara ini dan wasiat juga perlu 1/3 bahagian. Andai kata jumlah yang diberi kepada sesuatu pihak tu lebih sangat, dah sampai 100%. Jadi waris-waris yang ada ni, yang papa ke dana masih mengharap akan rasa tak setuju. Boleh dicabar di mahkamah syariah. Jadi dalam perkara ini, apa-apa pun pucuk pangkalnya yang ingin saya sampaikan dan kongsikan, pengurusan harta ni boleh kita anggap sebagai suatu perkara yang wajib kepada umat Islam. Sebab apa? Kita mungkin pandai mencari harta, tetapi kita mungkin terlupa kerana kesibukan kita menguruskan untuk mendapatkan harta ni, kita lupa nak rancang macam mana supaya bila kita tidak ada nanti, harta itu bukan menjadi asbab kepada pergaduhan, tetapi menjadi asbab kepada utuhnya perpaduan hubungan keluarga. Itulah yang kita nak pun bila kita dah menanti tu kan. InsyaAllah supaya tak ada pergaduhan, perkelahian antara pihak-pihak semua kan. Betul. Dan di penghujung perbincangan kita, mungkin Cik Azrin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada penonton yang kadang-kadang mungkin kita rasa tak penting. Macam Tuan Faizal katakan tadi, cari harta pandai, nak uruskan harta tu tak tahu. Tak penting perlu buat hibah, tak penting perlu buat wasiat. Dan kadang-kadang kita rasa kita belum nak mati lagi. Jadi kesedaran yang perlu diberikan kepada penonton. Di sini saya ingin ingatkan bahawa dalam perancangan harta, yang pertama ialah kita perlu ada kesedaran. Kesedaran maksudnya macam disebut tadi, kita rasa kita belum nak mati, so let it be, biarkan dulu, tak payah fikir lagi. So itu persepsi yang memang masih ada sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, selepas 14 tahun Wasiat Shop beroperasi, kita tidak pernah berhenti untuk educate masyarakat Islam kita. Alhamdulillah hari ini semakin ramai orang muda yang dah mula merancang. Orang yang dah umur 40, awal 40-an. Jadi di sini saya ingin pesan juga bahawa jika kita ingin merancang, kita kena pastikan organisasi ataupun individu yang kita jumpa, pakar-pakar yang kita jumpa dapat memberikan nasihat yang terbaik. Sebab apa? Kita di sini hari ini kita ada beberapa kekeliruan di mana kadang-kadang kita jumpa orang yang tak ada kepakaran. Jadi bila tak ada kepakaran, dia buat dokumen yang kadang-kadang tak diterima pakai pun di mahkamah. Kita di sini kesilapan-kesilapan yang biasa orang kita buat. Sebab yang biasanya bila dia kata, saya buat dengan kawan saya je, kawan saya apa? Kawan saya sekian-sekian lah. Dia kata buat macam ni je, dia buat satu surat akuan. Just simple akuan. Sedangkan akuan tu sebenarnya tak valid pun. So ini sebab itu saya ingin berpesan, sekiranya kita ingin merancang, jumpalah pakar-pakar, kita ada para peguam, kita ada syarikat-syarikat amanah, trustee, Wasiat Shop dan sebagainya. Jumpa mereka ni sebab mereka dapat memberikan perkhidmatan ataupun penjelasan yang tepat. InsyaAllah. Okey, baiklah, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cik Azrin dan juga Tuan Faizal berkongsi dengan kita hari ini berkenaan dengan wasiat dan juga hibah. Moga-moga bermanfaat dan memberi pengetahuan untuk kita yang kadang-kadang memang kita tak nafikan ada juga kita ni kurang pemahaman tentang wasiat dan juga hibah. Kalau tak ada orang nak hibah, Rina, kawan meja sebelah dia. Yang tu tak boleh tarik balik tau. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.